Formula asas beli rumah yang wajib kita tahu. So dekat sini, illustration saya contoh di sini adalah untuk anda, tuan-puan yang bergaji RM3,500. Kalau gaji tuan-puan berbeza, katakan RM5,000, nanti boleh ubahlah dekat formula ni menjadi RM5,000. Kalau katakan gaji lebih rendah RM2,000 contohnya, so nanti you all akan tukar mana-mana bahagian yang berkaitan dekat sini kepada RM2,000. So ikut kesesuaian gaji masing-masing. Okay? Ikut kesesuaian gaji masing-masing. Okay, now. Baik, untuk harga rumah yang disarankan mengikut gaji kita, mengikut gaji kita, kalau ikut pakar mengikut gaji kita, kalau ikut pakar-pakar kewangan, formula yang dicadangkan ialah gaji kita kali dengan 12 bulan, iaitu 12 bulan gaji, kali dengan perkali untuk beli rumah ni 6.5. Pakar-pakar kewangan disarankan kali dengan 6.5. Jadi based on gaji 3,500, kalikan dengan 12 bulan, kalikan dengan perkali 6.5 ni, maka harga rumah yang sesuai untuk gaji 3,500 ni ialah RM237,000. Nampak RM237,000 yang sesuai untuk orang yang bergaji 3,500. Okey. So nampak itu benda asas pertama yang kita perlu tahu. Kalau kita nak cari rumah, kita tengok gaji kita berapa, buat kiraan ni untuk kita ketahui harga rumah yang sesuai dengan gaji. Okey? Yang sesuai dengan gaji. Itu yang pertama. Yang keduanya, daripada gaji kita ni juga, berapakah loan rumah setiap bulan kita nak asingkan untuk buat bayaran loan rumah yang sesuai daripada gaji kita. Okey. Gaji kita 3,500. Maksimum ansuran ansuran loan rumah yang kita nak bayar setiap bulan ni tidaklah melebihi 35% daripada gaji. Tak boleh melebihi 35% daripada gaji. Inilah yang disarankan oleh pakar-pakar kewangan. Sebab kalau katakan daripada gaji kita asingkan lebih daripada 35%, nanti kita nak buat simpanan, kita nak bayar komitmen lain, kita nak buat belanja hangus lain-lain, tak mencukupi. Jadi 35% ni is the recommended rate, jangan terlalu besar. Okay. So daripada RM3,500, kalau kita kalikan dengan 35%, maka loan rumah yang sesuai dengan gaji RM3,500 ni hanyalah RM1,225. Maknanya you all cari rumah yang monthly repayment dia tidak melebihi RM1,225. Okay? Kalau lebih daripada ni, nanti part-part komitmen lain akan terganggu. Akan tertekan lah daripada gaji kita. Sebab kita nak bayar benda lain juga kan. Kita ada kereta, barang dapur yang nak kena dibeli. Apa lagi? Kos-kos lain, bil utility dan sebagainya kan. So ada banyak lagi kos lain yang terlibat. Jadi jangan bayar loan rumah melebihi nilai ini. So inilah yang disarankan. Baik, nampak tak Nampak ke? Okey, jelas tak setakat ni? Jelas tak setakat ni? So yang ketiga kita dah tahu harga rumah berapa yang sesuai, berapa loan rumah yang sesuai dengan gaji kita. Next kita tengok deposit rumah. Bila kita nak buat belian rumah ni, kita kena tahu berapa banyak yang perlu disimpan, simpanan yang perlu dibuat untuk bayar deposit rumah. Kebiasaannya bila kita nak beli rumah ni, pemaju ataupun owner rumah ataupun pihak bank dan sebagainya, dia minta kita buat bayaran 10% daripada harga rumah. Betul? So harga rumah tadi kita dah tahu, kita hanya boleh dapatkan rumah dalam sekitar RM273,000 untuk yang bergaji RM3,500. Baik, so deposit rumah yang kita kena sediakan ialah 10% daripada harga rumah, which is RM273,000. Jadi 10% daripada RM273,000 adalah RM27,000 yang perlu kita sediakan. Perlu sediakan RM27,300. Jadi daripada sini, nak buat simpanan, nak kumpul RM27,000 ni sangat-sangat susah, especially kalau nak buat simpanan dalam bentuk tunai. Betul tak? Nak buat simpanan dalam bentuk tunai RM27,000 ni sangat-sangatlah menyeksakan. Ramai yang gagal. Simpan sikit habis. Jadi in the end RM27,000 ni tak dapat dikumpul. Jadi macam mana cara lain yang kita boleh buat untuk capai simpanan RM27,000 ni? Macam mana cara lain yang kita boleh buat untuk capai simpanan RM27,000? Antaranya ialah melalui kaedah simpanan emas. Kalau selama ni tuan-puan gagal buat simpanan tunai, cuba cara lain iaitu simpanan emas. Emas macam mana? Gold bar dan juga dinar ni tau. Gold bar dan juga dinar ni. Jangan simpan barang kemas. Barang kemas tak sesuai kita simpan untuk simpanan. Barang kemas sesuai kita beli untuk pakai, untuk perhiasan. Kalau emas ni untuk tujuan simpanan, pilih gold bar dan dinar. Okay, pilih gold bar dan dinar. Kenapa? Reason dia saya akan share kemudian.
Kita fokus dekat sini, macam mana caranya untuk kita dapatkan 27,000 melalui kaedah simpanan emas. Okay. Now, kita dah tahu daripada RM27,000 ni kita nak kena simpan, kita convertkan dia kepada gram emas. Ya, kita convertkan dia kepada gram emas. Okay. Harga emas hari ini 1 gram RM398. Okay. RM398. Kalau tengok harga emas gap ni tadi, RM398 untuk 1 gram. Jadi, bila kita nak convertkan, kita bahagi 27,000 bahagi dengan 300. So, 27,300 bahagi 398, maka perlu simpan 68.59 gram. Kita genapkan kita ambil 69 gram. Kita ambil 69 gram. So, 69 gram lah yang perlu dikumpul untuk kita jadikan dia sebagai deposit rumah. So, untuk simpan 69 gram ni, sangat-sangat sesuai untuk dibuat dalam bentuk simpanan emas sebab yang pertamanya, bila kita buat simpanan yang besar-besar, amount yang bernilai besar ni, biasanya kita akan ambil masa yang lama. Bila ambil masa yang lama, simpanan tu lebih sesuai dalam bentuk emas sebab emas adalah simpanan jangka panjang. Simpanan jangka panjang. Kalau kata you all punya target 27,000 ni, boleh ni simpan dalam masa setahun je. Collect dalam 6 bulan, 5 bulan dan tak perlu simpan dalam bentuk emas. Simpan dalam bentuk emas kalau katakan tuan-puan perlu masa untuk kumpulkan 69 gram ni. Contoh, perlukan masa selama 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun dan kita buat dalam bentuk simpanan emas.